Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung nanti untuk bab yang ketiga, standard kandungan yang keempat iaitu tenaga dan kuasa elektrik. Okay, so standard kandungannya ini dia akan simple je sebenarnya. Dia macam menghubung kait segala apa yang kita telah pelajari untuk bab 3, bab 3. Daripada 3.1 sehinggalah 3.3. Okay, ini antara yang awak kena dapatlah sebelum kita habis kelas pada hari ini. Pertama, merumuskan hubungan antara tenaga elektrik E, V, tenaga elektrik E, voltan V, arus I dan juga masa T. Okay, yang kedua, merumuskan hubungan antara kuasa iaitu P, voltan V dan juga arus iaitu I. Dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan melibatkan tenaga dan kuasa elektrik. Baiklah, sekarang kita pergi yang pertama iaitu membuat hubungan antara tenaga elektrik iaitu E, voltan, V, arus, I dan juga masa T. Okay, untuk menghasilkan rumus tenaga elektrik, untuk menghasilkan rumus tenaga elektrik, ia adalah berdasarkan kepada rumus beza keupayaan yang kita telah pelajari semasa 3.1. Okay, di mana beza keupayaan, rumus bagi beza keupayaan adalah V sama dengan E. E adalah merujuk kepada tenaga bahagi dengan Q. Q adalah kuantiti cas. Kuantiti cas ataupun cas yang mengalir dalam liter. Okey. Okay, tenaga elektrik juga apabila daripada V sama dengan E per Q ni, kita bersusun, kita akan dapat E adalah sama dengan VQ. Dan di mana Q adalah sama dengan IT. Jadi kita gantikan Q di dalam rumus. So kita akan dapat satu formula yang baru iaitu E bersamaan dengan VIT. Okay. Ini adalah rumus yang berkaitan dengan tenaga elektrik. Okey, di mana nilai T mesti dalam unit saat. T mesti dalam unit saat. Ini perkara yang sangat penting lah apabila mengira ataupun menentukan tenaga yang digunakan. Menggunakan rumus VIT. Okey. SI unit bagi tenaga elektrik adalah joule. Senang je apabila melibatkan tenaga, tak kisahlah apa-apa bentuk tenaga sekalipun, unit SI bagi tenaga adalah joule. Termasuklah tenaga elektrik, unitnya adalah joule. Okey, habis kat situ. Okey, tengok semula. Untuk mendapatkan rumus bagi tenaga elektrik, dia adalah bermula daripada V sama dengan E per Q. Okey, di mana V kat sini adalah merujuk kepada beza keupayaan. Beza keupayaan adalah merujuk kepada tenaga yang diperlukan untuk memindahkan satu kolom cas dari satu titik ke titik yang lain. Itu secara bagi beza keupayaan. Yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkaitan dengan tenaga. Jadi tenaga elektrik adalah bersamaan VQ. Dan kita telah pelajari dalam bab 1 juga bahawa arus yang mengalir adalah sama dengan kadar pengaliran cas. Kadar pengaliran cas. Jadi Q kat sini adalah sama dengan IT. So kita gantikan rumus, kita gantikan Q dalam rumus VQ. Kita akan dapat E bersamaan dengan VIT. Okey, ini secara mudahnya berkaitan dengan tenaga lah dalam 1 liter. V sama dengan IT. E sama dengan VIT. Okay, sebenarnya dia boleh menghasilkan rumus-rumus yang lain iaitu kita telah pelajari sebelum ini dalam hukum Ohms, V adalah bersamaan dengan IR.
Okay, V bersamaan dengan IR. Ini rumus yang kita pelajari dalam hukum Ohm. Okay, kita ada tadi apa? E bersamaan dengan V I T. Okay, sekarang kita yang pertama, kita gantikan V sama dengan IR. Ketika V sama dengan IR, jadi E bersamaan dengan IR darab IT. Kita akan dapat I kuasa 2 RT. Bunyi apa itu? Maaf cikgu, maaf. Okay. So, rumus lain yang berkaitan dengan tenaga adalah I kuasa 2 R RT. Kita gantikan. Okay, kita juga perlu ubah. Kalau kita gunakan V sama dengan IR, kita gantikan I adalah bersamaan dengan V per R. Okay, gunakan I sama dengan V per R. Masukkan dalam E bersamaan dengan VI T. Kita gantikan I. So V per R T. So akan dapat rumusan lain adalah V kuasa 2 bahagi dengan RT. Okay, ini rumus lain lah yang boleh kita dapat berdasarkan kepada penggantian ataupun kita menggunakan rumus V sama dengan IR, iaitu rumus berkaitan dengan rintangan. Okey, jadi kat sini daripada V sama dengan EQ, maksudnya daripada rumus asas yang kita belajar V sama dengan EQ dan juga Q sama dengan IT serta V sama dengan IR, dia boleh menghasilkan beberapa rumus yang lain. Bagaimana kita nak pilih? Berdasarkan kepada situasi dan juga maklumat yang ada di dalam soalan. Baik, kita pergi kepada standard kandungan yang berikutnya, iaitu menentukan ataupun menghasilkan ataupun menerbitkan ataupun membuat hubungan antara kuasa dan juga voltan dan arus. Okey, kuasa antara voltan dan arus. Baik, sebelum itu, tengok berdasarkan label yang terdapat pada gambar foto 3.7, periuk nasi ini akan menggunakan 700 Joule. Okey, 700 Joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Okey, kat mana kita nak tengok? Cuba lihat dekat rajah ni kat sini. Okey, kat sini kalau kita tengok watt, dia tulis 700 watt. 700 watt. 700 watt. Kemudian dekat voltage tu tulis voltage antara 220 hingga 240. So 240 volt. Okey, ini biasa akan tertulislah pada setiap peralatan elektrik yang ada terutama di rumah kita. Di mana-mana lah setiap peralatan elektrik dia akan menulis ataupun memaparkan jumlah kuasa yang digunakan oleh peralatan tersebut dan juga voltan ataupun beza keupayaan yang diperlukan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 700 watt dan 240 volt? Maksudnya ialah ni. 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat. Digunakan apabila disambungkan ataupun dibekalkan dengan voltan sebanyak 240 volt. Okey, ini ayat yang tak kisahlah kalau dalam peralatan tu dia bagi 1200 watt. 240 volt. 240 volt. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 1000 watt 240 volt? Maksudnya 1200 joule tenaga sesaat. Ataupun jumlah tenaga 120 joule sesaat digunakan.
Ya, apabila disambung ataupun dibekalkan dengan bekalan kuasa kuasa 240 volt. 1200 joule tenaga sesaat. Okey, 1200 joule tenaga sesaat ini adalah merujuk. Sebab apa? Awak dah belajar sebelum ni, kuasa adalah sama dengan tenaga per masa. Okey, kuasa adalah tenaga bahagi masa. Masa kat sini 1 saat, tenaga kat sini adalah 1200 joule bahagi 1 saat. Okey, 1200 joule bahagi 1 saat adalah kuasa. Okey, macam bila dia akan dapat 1200 apabila disambungkan dengan satu bekalan kuasa bernilai 240 volt. Kalau kita sama dengan satu, jadi dia tidak akan dapat mencapai ataupun dia tidak akan dapat menghasilkan 1200 joule. Sebab apa? Kuasanya rendah. Okay, maklumat ini boleh digunakan untuk menghitung jumlah tenaga yang digunakan dalam satu tempoh masa. Baik, kuasa elektrik adalah sama dengan tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan masa. Inilah tadi. Tenaga elektrik, kuasa elektrik bersamaan dengan tenaga elektrik bahagi dengan masa. Sebab sekarang ni kita membincangkan berkaitan dengan tenaga elektrik. Kalau membincangkan berkaitan dengan kuasa-kuasa yang lain seperti yang dah pelajari dalam tingkatan 3 contohnya, okay, sama jugalah, kuasa sama dengan tenaga input bahagi dengan masa. Kalau kuasa output, maksudnya tenaga output bahagi dengan masa. Sekarang kita membincangkan berkaitan dengan kuasa elektrik. Jadi, tenaga elektrik bahagikan dengan masa yang diambil. Dan kena ingat, masa kat sini, unit yang digunakan adalah dalam unit saat. Okey, tenaga elektrik kita dah bincang sebelum ni. Tadi saja baru kita bincang, tenaga elektrik adalah bersamaan dengan VIT. Tenaga elektrik bersamaan dengan VIT. Jadi kita gantikan apa yang kita dapat, P adalah sama dengan E per T. Dan kita pelajari tadi E adalah sama dengan VIT. Kita gantikan E dengan VIT, jadi kuasa adalah sama dengan VIT per T. Okay, disebabkan kat sini ada dua T dan dia adalah merujuk kepada masa, maka T ni kita boleh potong. Jadi kat situ kuasa adalah sama dengan VI. Sama juga dengan kes tadi, pada hukum Ohm V sama dengan IR, maka dua persamaan lain untuk kuasa boleh diperoleh seperti berikutlah. Okey, tadi kita dah dapat E adalah sama dengan VIR cos, maaf. Okey, kita dapat V sama dengan IT. E sama dengan I kuasa 2 RT. Dan juga kita akan dapat tadi E adalah sama dengan V kuasa 2 over RT. Okey, ini berkaitan dengan tenaga. Okey, sekarang kita nak hasilkan untuk kuasa juga berdasarkan kepada rumus V sama dengan IR. Jadi kita gantikan sahaja kat situ, dia akan dapat V sama dengan I kuasa 2R. Dan juga P bersamaan dengan V kuasa 2 over R. Okay, kalau kita lihat kepada rumus-rumus kuasa yang kita dapat pada tadi, yang membezakan rumus kuasa dan juga rumus tenaga adalah T. Adalah T. Untuk tenaga dia ada VIT, tapi kalau untuk kuasa dia hanya VI sahaja. Begitu juga dengan dua rumus yang lain. Okey, P sama dengan I kuasa 2R. Kalau E sama dengan I kuasa 2R T. Dan yang ketiga, P sama dengan V kuasa 2 over R. Tetapi E sama dengan V kuasa over R RT. Okey, bagi kuasa SI unitnya adalah watt.
watt atau joule per saat. Watt atau joule per saat. Itu SI unit bagi kuasa. Okay. Unit ni awak kena tahu sebab setiap kali pengiraan awak di hujung salin jawapan akhir awak mesti letakkan dengan unit.